Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 September bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Berikut tajuk utama malam ini. 6 beranak dikebumikan dalam satu liang lahat. Juga pengilang padi atau pemborong beras diarah tingkat 20% pengeluaran beras. Seorang lelaki ditemui rentung dalam kebakaran di sebuah rumah pangsa di Batu Gong, Jalan Kuching, Serian. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak berkata mayat mangsa ditemui di dalam bilik tidur utama rumah berkenaan. Bagaimanapun katanya identiti mangsa masih belum dikenal pasti. Bomba menerima laporan berhubung kejadian pada jam 11.02 pagi dan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Siburan serta BBP Batu Lintang dikerah ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, didapati bilik tidur utama terbakar sepenuhnya. Menurutnya, seorang wanita berusia 46 tahun cedera ringan di tangan dalam kejadian itu. Pegawai forensik kebakaran masih menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca kejadian itu. Pengilang padi atau pemborong beras diarah meningkatkan 20% bekalan mereka dalam program khas beras putih tempatan ke dalam pasaran. Ia adalah langkah intervensi bagi meningkatkan bekalan beras putih tempatan BPT negara. Menurut kenyataan dikeluarkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, pihak pengilang sudah menyatakan persetujuan untuk memberikan kuota tambahan itu kepada kerajaan menerusi padi beras nasional berhad BERNAS. Melalui program khas BPT itu, BERNAS akan memberikan kuota tambahan berkenaan kepada pemborong Bumiputera untuk menambah bekalan BPT negara. Menurut kenyataan tersebut, sehingga kini harga BPT masih kekal pada harga kawalan RM2.60 per kilogram sejak 2008 dan ianya adalah harga terendah di rantau ini. BERNAS dalam kenyataannya semalam mengumumkan mengenai penyelarasan harga jualan beras putih import seluruh negara daripada RM2,350 satu tan kepada RM3,200 satu tan yang berkuat kuasa semalam. Satu mekanisme terbaik sedang dirancang dalam melaksanakan subsidi bersasar terhadap sesuatu barangan atau perkhidmatan bagi memastikan ia dapat disalurkan kepada kumpulan atau golongan yang tepat. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Azman Muhammad Yusof berkata langkah ini juga adalah sebagai mengurangkan kebergantungan rakyat terhadap subsidi daripada kerajaan. Jadi kita sedang mengkaji kaedah yang terbaik. Subsidi ini tidak akan diterus dilupuskan. Dia akan dikatakan dilakukan secara bersasar. Kumpulan sasar ni yang kita nak kena pasti siapa dia. Kalau dulu ada yang katakan ikut pendapatan lah, ada yang kata ikut isi rumah lah dan sebagainya. Katanya subsidi bersasar ini sebenarnya telah dilaksanakan secara berperingkat menerusi sektor barangan dan pengangkutan menerusi subsidi elektrik, petrol dan diesel. Bagaimanapun menurut Datuk Azman, pihaknya tidak mahu subsidi yang dikeluarkan itu dinikmati oleh orang luar atau bukan warga negara ini. Oleh itu pihaknya akan menilai satu mekanisme lebih baik dari segi urus tadbir dan tata kelola subsidi ini agar golongan yang disasarkan itu dapat menikmati subsidi yang diberikan itu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Hero Pengguna dan Jualan Rahmah Bergerak peringkat negeri Perlis di Arcade Niaga at Business Point Wang Kelian. Arcade Niaga at Business Point Wang Kelian dibuka semula 26 Ogos lalu dan berjaya merancakkan semula kegiatan ekonomi di kawasan itu yang sepi sejak 2016 lalu. Sementara itu, Persatuan Pengilang Beras Melayu menyambut baik cadangan kerajaan itu memandangkan inisiatif berkenaan dapat membuka peluang kepada syarikat-syarikat kilang beras sederhana kembali aktif.
Yang di-Pertua Persatuan Pengilang Beras Melayu Malaysia, Muhammad Termizi Yop, berkata ia sekaligus dapat mengelak persaingan harga yang tidak sihat dalam industri itu. Dan ianya dapat mengimbangkan balik harga belian padi setiap musim. Bila setiap musim ni selalunya ada persaingan harga dan ia tidak harmoni lah bagi industri kan. Bila kilang-kilang yang besar menawarkan harga yang tinggi, maknanya kilang yang sederhana ini tak mampu bersaing dengan tawaran-tawaran yang tinggi. Sebagai contohnya musim ini sehingga 1,650 satu tan padi. Jadi lebihan sebanyak RM450, sedangkan harga sebenar hanya RM1,200 sahaja. Jadi ia tak harmoni bagi industri. Dalam pada itu, beliau menjelaskan pihak pengilang yakin tidak akan berdepan masalah kekurangan pengeluaran padi pada masa akan datang. Stok beras kita masih cukup, stok beras dalam negara masih cukup dan kita hanya bergantung 30% saja untuk import beras dari luar negara. Dan walaupun hasil padi musim ini agak merosot, tetapi ia tidak menjejaskan pengeluaran beras sebab dia hanya 5 hingga 6% saja akan merosotan, insya-Allah. Dan masalah kekurangan bekalan di mana pihak kementerian biasa ambil maklum keluaran padi dan hasil toyang padi. Anak sulung kepada pasangan Amiruddin Ismail dan Norahimah Nur Muhammad yang terbunuh bersama 4 lagi adiknya tidak menyangka mesej WhatsApp serta sekeping gambar dengan tulisan "Kami balik dulu pada jam 3.08 petang" adalah komunikasi terakhir mereka anak beranak. Pesanan itu diterima sebelum menerima berita duka cita mengenai keluarganya. Mereka yang maut dalam kemalangan ngeri tersebut adalah Amiruddin Ismail, 46 tahun, Norahimah Nur Muhammad, 43, Fatimatul Zahrah, 17, Seri Khadijah Akilah, 13, Rufaidatul Asyariah, 10 dan Muhammad Asyakrawi, 5 tahun. Abdul Rahman yang juga Bilal di Surau Ladang Selai dekat Keluang berkata bapanya bersama adik-beradik lain dalam perjalanan menghantar ibunya yang mengajar di Sekolah Agama Kemedak dekat Segamat serta mahu menghantar 3 adik-adiknya ke Mahat Tahfiz Al-Quran Al-Muhammadi di Kundang Ulu, Bukit Gambir. Pada hari kejadian, dia tidak bersama mereka kerana ada urusan lain dan sempat memberitahu arwah ibu akan jumpa di rumah nenek. Sebaik tiba ditangkap, dia mendapat panggilan daripada saudara sebelah ibu mengatakan mereka kemalangan. Abdul Rahman sebagai anak sulung mengimamkan solat jenazah ibu bapa dan adik-adiknya yang terkorban. Sementara itu, seorang lagi adiknya, Abdullah, masih ditempatkan di unit rawatan rapi ICU Hospital Segamat. Abdullah mengalami kecederaan dalam dengan usus dan hati pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Susulan kes buli di Ranau, Sabah. Ketua Polis Ranau, Deputi Superintendent Simiun Lomudin berkata 10 pelajar sekolah berkenaan ditahan untuk membantu siasatan. 5 pelajar ditahan semalam manakala 5 lagi ditahan hari ini. Pelajar yang ditahan berusia 15 hingga 17 tahun. Menurutnya, semua pelajar kini dalam tahanan polis di dalam lokap dan akan dibebaskan dengan jaminan selepas siasatan ke atas mereka selesai. Siasatan mendapati kejadian itu berlaku pada 3 Ogos lalu sebelum tular di media sosial semalam. Kejadian dikatakan bermula apabila pelajar yang memukul dikatakan tidak berpuas hati dan marah kepada mangsa yang penghisap vape kerana menyusahkan pelajar asrama yang lain.
Siasatan masih diteruskan dan kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh dan Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana mengugut. Tingkat modul kursus kahwin ikut edaran masa. Bertemu lagi. Dilihat positif, namun modul sedia ada perlu seiring dari semasa ke semasa. Itu pandangan pendakwah Muhammad Hassan Adli Yahya berhubung cadangan pelaksanaan tempoh sah laku sijil kursus pra-perkahwinan Islam selama 10 tahun yang dilihat relevan dengan isu-isu semasa yang berbangkit dalam perkahwinan dan kekeluargaan. Kalau dia ambil kursus umur 18 tahun, lalu dia tidak berkahwin, umur 30 tahun dia nak kahwin, maksudnya dah lebih kurang 12 tahun, dia kena hadir kursus yang baru. Pada saya satu perkara yang agak boleh kita kata positif juga. Kenapa? Sebab 10 tahun dahulu tidak akan sama dengan 10 tahun akan datang. Peredaran zaman dan perkembangan teknologi dilihat mewujudkan lagi cabaran besar buat pasangan atau sesebuah institusi kekeluargaan. Justru itu, tambah baik modul berdasarkan situasi semasa merupakan perkara yang perlu dilakukan agar ia lebih seimbang. Dari segi kecepatan masa, perubahan teknologinya, dari segi fahaman pun macam-macam yang ada wujud pada hari ini. Jadi saya nampak ada baiknya modul itu sentiasa diperbarui dari semasa ke semasa. Kerana tuan-tuan, dulu mungkin tak relevan dengan situasi pada hari ini. Dan perkara itu sebenarnya baik pada saya. Hassan Adli juga mencadangkan kursus pasca perkahwinan juga perlu diwujudkan khusus buat pasangan yang sudah berkahwin. Untuk kursus pasca perkahwinan ini, ia tak perlu sampai kita katakan wajib, ya, dan ia sangat dituntut dan digalakkan untuk mereka hadir. Kerana dalam seminar ini ataupun kursus ini kita akan bagi banyak pendedahan, banyak berbincang tentang isu-isu tentang rumah tangga, tentang banyak yang berlaku dalam masyarakat. Pemasangan peranti satelit Starlink akan diperluaskan di kawasan yang mempunyai capaian internet lemah di seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak. Ketika ini, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) telah memperoleh 10 peranti terbabit yang berspesifikasi tinggi daripada 30 yang ditempah. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tioni Ching berkata daripada 10 peranti itu, 4 telah dipasang di Universiti Teknologi Malaysia UiTM Kuala Pilah, Kampung Orang Asli Kowa Kemensah Gombak, Kowa Tonggang, Tambun Perak dan Kowa Sungai Timun Johor Bahru. Ia adalah langkah penyelesaian sementara kepada isu capaian internet di lokasi tertentu. Kami memang juga dapat nak pohonlah feedback daripada Kementerian Pendidikan, daripada Kementerian Kesihatan dan jugalah KKD Labiu supaya kita boleh tahu bahawa mana mereka rasa lokasi yang amat memerlukan equipment ini. Kerana kita juga percaya bahawa kalau mungkin set ini bolehlah di peranti ini boleh dipasang di klinik desa sebagai contohnya ataupun di sekolah yang diperlukan. Jadi kami sudah minta ulasan daripada KPM, KKM dan juga KKD Labiu. Kami masih tunggulah feedback mereka supaya kita boleh finalize mana lokasi yang kami nak pasang. Dan kalau memang kita rasa bahawa ini adalah satu cara penyelesaian yang cukup efektif, ada kemungkinan bahawa kita akan order lebih banyak supaya dia boleh diguna pakai. Kerana ini memang sangat, dari segi pemasangan peranti ini sangat cepat. It's almost like plug and play. It's almost like that. That of course we need to find the best formula. For example, will installing more mesh at the area will be able to actually memboloskan liputan itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat tapak pemasangan peranti satelit Starlink di Kampung Orang Asli Sungai Timun di Johor Bahru. Jelas Niching, bagaimanapun negara perlu menguatkan signal capaian internet bagi jangka masa panjang. Katanya Kampung Orang Asli Sungai Timun dipilih kerana berdepan pencemaran frekuensi berikutan berdekatan dengan negara jiran Singapura. Kos bagi satu unit peranti Starlink berspesifikasi tinggi bernilai RM11,613 sesuai untuk komuniti. Ia berperanan sebagai Wi-Fi hotspot dengan jarak liputan kira-kira 100 meter bergantung kepada tempat pemasangan.
Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD tidak menerima sebarang laporan berhubung kesalahan penyebaran naratif kebencian 3R iaitu kaum, agama dan institusi dirajam khususnya di platform media sosial. Timbalan Menterinya Tioni Ching berkata pemantauan akan terus dibuat oleh Jawatan Kuasa Khas yang dianggotai Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, PDRM dan agensi sehingga tempoh berkempen tamat. Setakat ini saya tak terima laporan lagi daripada task force kita kerana KKD juga telah wujud satu task force yang juga dianggotai oleh MCMC, PDRM dan juga AGC untuk monitor situasi 3R. Setakat ini saya nak mohon maaf, saya belum terima apa-apa laporan daripada MCMC tetapi kami akan teruslah monitor. Dalam masa sama, Niching memaklumkan tindakan KKD menyekat beberapa portal berita kerana mengikut arahan pihak polis. Katanya KKD tidak akan menyekat portal tanpa asas dan kesalahan khususnya membabitkan penyebaran berita palsu dan menyalahgunakan kebebasan bersuara. Malah KKD juga terbuka mengadakan sesi dialog bagi memberi penjelasan berhubung isu terbabit. Rakyat Malaysia dinasihati agar sentiasa menjaga keselamatan diri dan dokumen penting ketika melancong ke Thailand. Konsul Jeneral Malaysia di Songkhla yang baharu, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata, rakyat Malaysia juga diingatkan supaya sentiasa patuh serta menghormati undang-undang tempatan semasa berada di negara jiran itu dan berhubung rapat dengan pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla. Katanya pihak konsulat menerima banyak laporan berhubung rakyat Malaysia yang tidak menyemak terlebih dahulu dokumen perjalanan mereka sebelum keluar dari pintu sempadan menyebabkan mereka terpaksa hadir semula ke pejabat Immigration Thailand di pintu sempadan untuk melengkapkan formaliti berkaitan. Beliau juga mengingatkan rakyat Malaysia agar menyemak dan pastikan bahawa dokumen perjalanan atau pasport mereka dicop keluar terlebih dahulu sebelum keluar dari negara Thailand iaitu sebelum meninggalkan kaunter immigration. Katanya rakyat Malaysia yang gagal berbuat demikian akan dikenakan denda dan disenarai hitamkan daripada memasuki Thailand pada masa hadapan. Proses pencalonan bagi Anugerah Raja Faisal 2025 dibuka secara rasmi bagi 5 kategori iaitu jasa kepada Islam, pengajian Islam, bahasa dan kesusasteraan Arab, perubatan dan sains. Setiausaha Agung bagi Anugerah Raja Faisal, Dr. Abdul Aziz Al-Sebail dalam satu kenyataan berkata ini menandakan kemuncak dalam sejarah selama 47 tahun dalam mengiktiraf dan memberi penghormatan kepada individu dan entiti terkemuka yang telah memartabatkan kemanusiaan dengan tugas mereka. Kategori pencalonan merangkumi pengajian Islam, pengajian arkeologi di Semenanjung Arab, bahasa dan kesusasteraan Arab, pengajian identiti dalam kesusasteraan Arab, perubatan terapi selular dan sains fizik. Manakala anugerah jasa kepada Islam adalah penghormatan yang dikurniakan kepada mereka yang berjasa kepada Islam, umat Islam dan manusia secara keseluruhannya. Pencalonan bagi Anugerah Raja Faisal 2025 akan berterusan selama lebih 7 bulan dari 1 September hingga 31 Mac 2024 dan pencalonan diterima daripada institusi akademik dan saintifik serta pusat penyelidikan. Butiran lanjut boleh didapati di www.kingfaisalprize.org. Setiap pemenang bagi setiap kategori akan menerima paten kaligrafi Arab mewah, pingat emas 24 karat seberat 200 gram dan $200,000 Amerika Syarikat. Sejak 1979, lebih 290 saintis dan cendekiawan dari 45 negara telah menerima Anugerah Raja Faisal. Anugerah bagi kategori jasa kepada Islam pernah dianugerahkan kepada Tunku Abdul Rahman pada 1983, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 1997 dan Tun Abdullah Ahmad Badawi pada 2011. Seketika nanti, Howdy pusing bandar makan angin. India hari ini melancarkan misi kapal angkasanya ke Matahari. Aditya L1 berlepas dari landasan pelancaran di Sri Harikota jam 11.50 pagi tadi waktu tempatan.
Agensi Angkasa lepas India memaklumkan ia akan mengambil masa 4 bulan untuk menempuh jarak 1.5 juta kilometer dari bumi itu. Aditya L1 membawa instrumen saintifik bagi memerhati lapisan luar matahari. Pertubuhan Penyelidikan Angkasa India ISRO berkata pihaknya akan mengkaji aktiviti suria dan kesan matahari terhadap cuaca angkasa. Minggu lalu India turut mencipta sejarah menjadi negara keempat mendarat di bulan selepas Amerika Syarikat, China dan Rusia. Bekas Timbalan Perdana Menteri Singapura, Tharman Shanmugaratnam, dipilih menjadi ketua negara yang baharu selepas memenangi pilihan raya Presiden semalam. Tharman menerima undi 70.40%, meninggalkan jauh lawannya yang masing-masing hanya memperoleh 15.72% dan 13.88%. Keputusan rasmi diumum Jabatan Pilihan Raya selepas tengah malam tadi. Tharman, 66 tahun, merupakan Presiden Singapura yang ke-9. Sebelum ini, Tharman pernah menjadi Timbalan Perdana Menteri antara tahun 2011 dan 2019. Beliau juga pernah menjadi Menteri Kanan dalam Kabinet antara tahun 2019 dan 2023. Kali terakhir pertandingan pilihan raya Presiden diadakan adalah pada Ogos 2011. Seorang lelaki Nebraska, Amerika Syarikat, ditahan kerana membawa seekor lembu jantan bersiar-siar di dalam kereta. Lembu rodeo yang diberi nama Howdy Doody itu diletakkan di bahagian tempat duduk penumpang dan dibawa berjalan-jalan di lebuh raya utama Bandar Norfolk. Polis menerima panggilan kecemasan 911 mengenai kejadian berkenaan. Peronda polis tidak mengambil masa lama menjejaki kereta sedan Ford Crown Victoria yang telah diubah suai dan dipandu oleh lelaki bernama Lee Meyer. Ketua Jabatan Polis Norfolk, Chad Raymond, mengesahkan penahanan tersebut dan berkata Meyer dan Howdy Doody telah melakukan perjalanan sejauh 57 km dari Nelai menuju Norfolk. Tambahnya, Meyer telah melakukan beberapa pelanggaran lalu lintas tetapi telah dilepaskan dengan amaran dia perlu membawa Howdy Doody pulang ke rumah. Ini bukan kali pertama Meyer membawa Howdy Doody bersiar-siar di dalam kereta kerana dia pernah melakukan perkara sama pada 2017 dan 2019. Di Pakistan pula, seekor singa yang berkeliaran lebih sejam di bandaraya sibuk di Karachi mencetuskan panik orang ramai. Haiwan itu dilapor terlepas daripada sebuah kereta. Anggota polis dan kaki tangan Jabatan Hidupan Liar Sindh kemudian berjaya menangkap haiwan tersebut yang berkeliaran di jalan raya selepas hampir sejam memburunya. Rakaman video oleh pejalan kaki menyaksikan singa itu berjalan di tepi kenderaan awam dan laluan pejalan kaki. Dan dari sisi lain menunjukkan singa itu cuba menyerang seorang lelaki tetapi tidak mencederakannya selepas beberapa kali cuba untuk menerkam orang ramai yang melalui kawasan tersebut. Menurut polis, pihaknya turut berjaya menangkap seorang lelaki yang membawa singa itu dengan menaiki keretanya dan dia akan didakwa kerana membawa haiwan liar memasuki kawasan bandar. Haiwan seperti singa dan harimau dilindungi undang-undang ketat kerana spesies tersebut dikatakan semakin terancam akibat pemburu haram di negara ini. Sekian untuk malam ini, saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isam. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.